Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syakira, suara okey tak? Okey, jelas. Okey. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan baca Yasin, kemudian tahlil arwah. Syakira boleh present hajat dulu tak? Ke tak ada? Boleh, kejap eh. Nama arwah dulu ke nama hajat dulu? Hajat dululah. Kita sampaikan dulu hajat orang. Okey. Ada 2 hajat je malam ni. Okey, tak apa. Nampak tak hajat? Belum nampak. Dah. Lain Syakira ke lain akak ni slow? Orang lain nampak tak? Nampak. Dah nampak dah? Okey, sorry Cik Ati. Lain saya lah slow. Alah, tak nampak lah Syakira. Nak Syakira bacakan kan? Okeylah Syakira bacakan. Okay, malam ni ada 2 hajat. Hajat pertama dari Hajat Aisyah. Hajat Aisyah minta kita doakan hajat beliau dan keluarga agar Ridwan bin Yahya, anak kepada Ubud Razi, suami beliau, diberikan kesembuhan hidup normal, tiada gangguan. Sebab dulu dia menuntut ilmu kebal, semoga dia semoga dilindungi Allah SWT. Yang kedua, hajat daripada Puan Azah Nora Nidah binti Sairi, iaitu kakak ipar kepada Puan Azah, koma sejak 21 Februari sehingga hari ini. Jadi beliau minta doakan agar diberikan kesembuhan kepada kakak ipar beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 2 je malam ni hajat. Wira? Dah hilang. Kak Wira buka mic. Sorry. Line tak ada. Okey. Dah tadi baca? Dah. Okey, saya sendiri hajat daripada saya sendiri nak minta tolong doakan Kak Faizah Zaid. Semoga dikurniakan kekuatan dan tabah menghadapi ujian sakit, dan semoga rawatan yang akan dilalui dalam masa terdekat ni dipermudahkan oleh Allah, diberikan kesembuhan insya-Allah akan datang. Okey, terus baca Yasin lah ya. Syakira, kita present nama
untuk arwah kot? Okey, boleh kejap Okey. Banyaknya. Nampak kan? Sekali ni nampak kan? Okey. Okey, tahlil hari ini kita akan bacakan untuk keluarga arwah Profesor. Ni arwah ke apa? Oh sorry. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad bin Muhammad Ibrahim, Almarhumah Ustazah Fauziah binti Sani, Datuk Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid, Cikgu Saamah. Daripada keluarga Cik Yati, Haji Samsudin Mat Rashid, Hajah Safiah Haji Omar, Rosmawati Haji Syamsuddin, Zainab Abdul Manan, Mat Amin bin Abdul Majid. Daripada sahabat Cik Yati, Almarhumah Rokiah binti Syafi'i dan juga Nurkhiyah Abdul Hamid. Keluarga Kak Faizah, Almarhumah Musti'atun binti Dakun, Zaliha binti Sis dan Ruhaizan binti Saujud. Keluarga Encik Yahya, Almarhum Tok Bin, Almarhumah Nenek, Atuk, Pak Long, Mak Ngah dan Pak Ngah. Keluarga Bella, Almarhum Muhammad Syafi'i dan juga Nurhaizami. Keluarga Hajah Mala, Almarhum Haji Muhammad Nawawi bin Haji Dahlan, Muhammad Norafimi bin Mat Karas, Haji Hamzah bin Mahadi, Hajah Yam bin Kamisah. Keluarga Bid, Almarhum Zainal bin Awang, Jamiah binti Udin, Ramlah binti Baharun, Zailan binti Zainal, Adnan bin Maktab, Salmah binti Baharun, Muhammad Zain bin Soleh, Hashim bin Ismail. Keluarga Puan Haslina, Muhammad Sabri bin Muhammad Said, Juriyah binti Sabino, Samuri bin Dulmanan, Esah binti Tawi Karmo, Haji Sahlan bin Samuri, Muhammad Sah bin Samuri, Muhammad Nur bin Samuri, Haji Musri bin Haji Osman, Tok Din bin Arsyad, Tok Teh Tengku Syarifah Rahmah, Fauziah binti Muhammad Said, Tijah binti Muhammad Said, Umar bin Muhammad Said. Daripada keluarga Mai, Almarhum Abdul Hamid bin Mat Ronah, Rahmah binti Pandak Jemaim, Hamimah binti Kulub Lijin, Haji Ismail bin Abdul Hamid, Haji Ilyas bin Abdul Hamid, Ahmad Rozi bin Abdul Hamid, Nasruddin bin Nuruddin, Salasiyah binti Abdul Hamid, Hasanah binti Yub Kanti, Zuriyah binti Muhammad Zahari, Roslenita binti Ilyas, Mio Muhammad Ikram bin Mio Aziz, Muhammad Fazid bin Nasaruddin, Muhammad Azlan bin Kasiman, Zaharuddin bin Zakaria, Atuk Dafi, Roshidi bin Yusuf. Daripada keluarga Farah, Putih binti Hasan, Siti Hajah binti Syarif, Abdul Aziz bin Syarif, Ja'far bin Uthman, Umi Kalsum binti Syarif, Zainal Abidin bin Abdul Talib, Roslan bin Baharum, Abdul Rahim bin Ja'far. Daripada keluarga Hajahku, Kamaruddin bin Yasin, Kamariah binti Yunus, Atuk Yasin and Opah, Atuk Yunus and Opah. Keluarga Sab, Almarhum Roning bin Ari Cik Isyah binti Musa, Amran bin Kasimin. Daripada keluarga Puan Nadra, Sa'ad bin Abdul Rahman, Zaliha binti Ismail, Fatimah, Zaibedah, Nuriyah binti Yusuf, Zakaria binti Ismail. Keluarga kawan-kawan Puan Nadra, Almarhum Fahrul bin Abdul Aziz, Muhanis Azhar Muhammad, Sharifah Zubaidah, Said Muhzar, Surya Jusuh, Mahzum Idris, Abdul Malik dan Raja Rahmah binti Raja Muhammad. Daripada keluarga Puan Masyitah, Almarhum Haji Muhammad Nani bin Bacik, Haji Arsyad bin Hussein, Maryam binti Ahmad, Zainun binti Karim, Muhammad Amin bin Zakaria. Daripada keluarga Hajah Aisyah, Muhammad Rabitar bin Sabun, Aisyah binti Abdullah, Wahinah binti Haji Muhammad Rabitar,
Nur Baizura binti Yahya. Keluarga Lala, almarhum Haji Nawi bin Samad, Muhammad Azhar bin Nawi, Cik Kiah, Cik Seman, Ibrahim bin Gani. Keluarga Singapura, Hajjah Saniah binti Rashid, Ramna binti Rashid, Supiyari bin Dasuki, Sumilah binti Dasuki, Nur Aisyah binti Ibrahim, Asmah binti Ibrahim, Fatma binti Ayub, Sairi bin Abdul Rahman, Sayadi bin Sairi dan juga Jonit. Keluarga Wardah, almarhum Haji Muhammad Yazid, Yaqub bin Tandang, Sentul bin Ilyas bin Alias, Zainah binti Kamis, Sariah binti Pio, Hajjah Fazilatun. Keluarga Hajjah Hasni, almarhumah Engku Aisyah binti Engku Jusuh, Hasan bin Haji Hashim, Pah binti Hamid, Muhammad Zamri bin Hasan, Abu Bakar bin Haji Hashim, Habsah binti Yaqub, Sa'diyah binti Yaqub, Haji Hashim bin Haji Ahmad, Engku Jusuh bin Engku Ahmad, Ahmad bin Haji Hashim, Sofiah binti Haji Hashim, Salasiah by Haji Hashim, Engku Osman bin Engku Jusuh, Engku Ishaq bin Engku Jusuh, Engku Halijah binti Engku Jusuh, Engku Cik Jam binti Engku Jusuh, Said Muhammad bin Said Bidin. Keluarga Puan Hajjah Rohaya Yusof, almarhum Muhammad Fakhruddin bin Ainul Jamal, Ruqyah binti Abdul Muttalib, Yusuf bin Razali, Muhammad Khilmi bin Yusuf, Jamil bin Ismail. Keluarga Puan Norizan Syahruddin, Haji Muhammad Ramli bin Kasbullah, Haji Jusni bin Haji Ahmad, Hajah Siti Rufiah binti Haji Sulaiman, Muhammad Zaini bin Haji Jusni, Sawiyah binti Burung, Ibrahim bin Hitam, Syahriah binti Umar, Muhammad Khairil bin Abdul Rani, Saidatul Akmar binti Ngah, Nur Laili binti Muhammad Saidin, Hajjah Kamariah binti Abdul Manan, Hajjah Johara binti Ibrahim. Daripada keluarga Cikgu Raza, almarhumah Hajjah Sabariah binti Alwi, Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar, Haji Alwi bin Hasan, Hajjah Azizah binti Samsam, Haji Abu Bakar, Hajjah Isa binti Umin, Hajjah Fatimah binti Ismail, Manaf bin Ismail, Daud bin Awang, Yusuf bin Awang, Azizah bin Awang, Awang bin Arsyad, Sariah binti Abu Bakar, Ismail bin Atid, Hajjah Putih binti Ibrahim, Hajjah Zainiyah binti Haji Zainuddin, Haji Adnan bin Haji Abu Bakar, Haji Hasan bin Abu Bakar. Keluarga Hajjah Nur Haliza, almarhumah Hajjah Pi'ah binti Uda Basah, Haji Ngah Osman, Haji Hanifah bin Osman, Haji Muhammad Ikhlas bin Azman, Hajjah Siti Jamilah, Haji Uda Basah, Daud bin Ismail. Keluarga Puan Azzah, almarhum Muhammad Hezri bin Sairi, Daud bin Ulub, Sairi bin Yusuf, Siti Khairiyah binti Mukri, Muhammad Ali bin Sairi, Hamdan bin Sairi, Burhanuddin bin Sairi, Siti Fatimah binti Sairi, Siti Aisyah binti Sairi. Daripada keluarga Ibrahim dan Minah, almarhum Tok Yang Ibrahim, Tok Yang Minah, Mu'ni Jenab, Siti Hawa binti Ibrahim, Sa'diah binti Ibrahim, Wan Osman bin Wan Khadijah, Yaqub bin Ibrahim, Fatimah binti Cik Pah, Siti Bidah binti Fatimah, Nisa binti Siti Bedah, Syukri bin Siti Bedah, Mamat bin Meksum. Daripada keluarga Pajam, keluarga saya ya, almarhum Atuk Muhammad Syukur bin Syahman, Nenek Suraya binti Rawi, Atuk Yaqub, Haji Masjuri bin Haji Asari, Ayah Di Doknik, Ayah Mat, Pak Long Zulkhairi bin Muhammad Akhir, Wawa Ahsan bin Syahman, Wawa Sairi, Mamang Hashim, Mak Udeda, Haji Muhammad Daud, Muhammad Anwar bin Hashim, Rawi bin Abdul Rahman, Masri binti Munatab, Wawa Yuk, Wawa Syahman, Mamang Hashim bin Rawi, Mamang Pa'at, Obek Kutip bin Syahman, Mamang Osman, Mamang Ramli, Mamang Hamdi, Pak Cik Zaini, Mak Cik Ani, Wawa Yuk, Mamang Sairi, Mamang Sa'ad, Hajjah Maryam binti Ibrahim, Haji Ahmad Munir bin Baba, Hajjah Badariah binti Abdul Qadir dan juga Adinda Fatimah binti Masjuri, insyaAllah. Dah. Itu saja ya. Itu saja tu pun banyak ya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hadiahkan bacaan Yasin dan tahlil buat muslimin dan muslimat dari seluruh dunia juga yang telah meninggalkan kita, sama ada kita kenal maupun tidak, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحليل يا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فعلت أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على نبي سلام الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة ونقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيدك بركة اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى arwah ahli keluarga dan sahabat kami yang namanya disebutkan tadi. وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليها أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. Sama-sama kita baca ya. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم قلهم من ضيق القبر والوعود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih semua. Minta maaf ya kalau ada kekurangan. Jumpa lagi insya-Allah. Silakan Syakira. Terima kasih Fira. Sama-sama Jackie. Zain akhir Zain. Terima kasih kepada Kak Fira telah membacakan Yasin dan juga tahlil kepada para arwah yang kita sayangi. Okay, baik, sekarang kita akan serahkan majlis kita kepada Ustaz Muhammad Ali Al-Husaini untuk membentangkan tazkirah beliau, belajar sayang Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Silakan. Tak, mic tu macam maksudnya kurang ni. Sorry Ali, terpanjang pula tadi. Tak apa. Slide. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-'ilma wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih wa du'a il huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya, sihat ya? Hari ni bukan ni Kak, belajar cerita Nabi. Hari ni kita akan membincangkan slide yang macam hari tu. Apa slide kita pada hari ni? Allah. Nak kena buat kopiah juga baru nampak semua kepala. Kalau tak hilang kepala kan. Okey. So hari ni kita nak bincangkan slide belajar sayang Nabi. Okey. Sebelum ni kita dah tengok tafsir ayat surah Taubah. Kita boleh tengok surah Taubah ayat 128. By the way, ada satu yang menarik dalam surah Taubah ni. Surah Taubah ni adalah surah yang satu-satunya Allah Ta'ala tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu haram. Kita boleh baca, kita digalakkan baca Bismillahirrahmanirrahim pada semua surah kecuali pada Fatihah. Fatihah tak digalakkan baca. Fatihah wajib baca. Maksudnya apa? Kalau surah lain ni, kalau kita tinggal Bismillah pun kan, kita kurang pahala je. Tapi kalau Fatihah ni kita tinggal, terutama dalam solat bagi mazhab Syafi'i tak sah terus solat dia. Gitu. Okey, tapi surah Taubah ni pula, surah Taubah ni dia tak boleh mulakan Bismillah. Jadi yang peliknya, nak kata Allah Ta'ala tu betul-betul bersifat Rahman, walaupun surah Taubah tak boleh dimulakan dengan Bismillah, tapi surah Taubah diakhirkan dengan ayat paling romantik dalam Quran. Apa dia ayat dia? Ayat dia adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat surah Taubah ayat 128. Okey, next Kak. Kita pun nak tengok dalam hukum tajwid dia tu ada apa? Ada qalqalah sughra, ada mad wajib muttasil, ada idgham al-ghunna, ada ikhfa hakiki dan juga idgham bila ghunna. Bermaksud ketika baca laqad dari bunyi dentum sikit. Kemudian baca ja'akum. Tak boleh baca ja'akum. Tapi kena panjang sikit. Ja'akum. Kemudian kita tak boleh baca rasulun.
rasulun min, bukan. Yang betulnya adalah rasulum, kita apa ni, masukkan huruf lam tu kepada huruf mim. Kemudian anfusikum, tak boleh baca an, tapi kita baca seakan-akan ng. Anfusikum gitu. Dia macam nak sebut nun tu tapi tak nak sebut. So dia macam bermain dekat langit-langit sahaja. Kemudian raufur rahim. Tak dibaca raufun rahim tapi dibaca raufur rahim. Fa tu masuk sikit pada huruf ra. Gitu, okey. Kita dah tengok cara baca ayat ni. Seterusnya, kita pun dah tahu tentang tafsir ringkas tentang ayat ni. Apa dia kata Ibnu Abbas? Nabi ni daripada kalangan orang Arab. Sampaikan ketika Nabi SAW lahir, tak ada kabilah-kabilah Arab ni yang tak ada hubungan dengan Nabi. Mesti ada hubungan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni daripada Bani Hashim. Bani Hashim pula daripada kaum Quraisy. Daripada kaum Quraisy tu pula, diorang ni daripada kaum Kinanah. Maka orang Arab semua akan patah balik kepada kaum Kinanah ni. Maka sebab itulah disebut sebagai Nabi SAW sebagai seorang Arab dan sebagai orang yang paling terbaik dalam kalangan manusia. Okey. Terbaik dalam kalangan manusia dari segi zahir dia sendiri, dari segi darah dia sendiri adalah darah yang paling baik. Macam saya cakap sebelum ni, kalau dalam cerita Harry Potter tu kiranya Slytherin punya type lah, pure blood. Okey, next. Okey, Nabi SAW salah satunya digandingkan dengan dua nama Allah SWT. Apa dia namanya? Yang pertama nama Allah SWT tu adalah Ar-Ra'uf, kemudian Ar-Rahim. Buktinya apa? Kita tengok balik pada ayat yang kita bincangkan, kan? Azizun alaihim bil mu'minina la-ra'ufur rahim. Untuk dengan sesama orang beriman, sikap dia apa? Sikap dia ra'ufur rahim. Maka kat sini kita dapat tengok, kan, sifat Allah dan juga sifat Nabi digandingkan sampai 2 kali. Tak ada mana-mana Nabi mengikut Imam Sawi yang meriwayatkan daripada Hasan bin Mufaddal, tak ada mana-mana Nabi yang digandingkan 2 kali dengan nama Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW lah yang digandingkan sampai 2 kali sifat Allah Ta'ala bersama dengan Nabi SAW. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita belajar adalah Nabi adalah yang paling baik dari segi darah sendiri pun dan juga dari segi akhlak pun Nabi yang paling baik. Kemudian, Nabi bersedih ketika kita bersedih dan Nabi ingin kebaikan kepada diri kita melebihi diri kita sendiri. Bermaksud, kadang-kadang kita mungkin rasa nak buat dosa tapi Nabi lebih mengharapkan kita tak buat dosa tu berbanding diri kita nak buat dosa. Maksudnya Nabi dan juga bila kita tak buat dosa, kita buat satu kebaikan, tapi kebaikan tu kurang best. Nabi nak kalau boleh kita buat kebaikan tu yang lagi best daripada tu. Itulah Nabi SAW. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita dah bincang satu hadis yang paling best. Hadis dia kalau nak hafal sekejap je. Tak percaya, kita tengok kita baca hadis ni 5 kali je. Anta ma'a man ahbabta. 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 Mesti dah hafal dah. Itulah betapa mudahnya hadis ni tapi betapa banyak manfaat dalam hadis ini. Hadis ni berkata apa? Engkau bersama siapa yang kau cinta. Maka kalau kita tak cintakan Nabi SAW, kita cintakan Abu Jahal misalnya. Atau kita cintakan orang-orang yang zalim. Maka kita akan bersama dengan diorang lah nanti dekat neraka nanti. Dan kalau seandainya kita ni tak adalah pandai mana, tapi kita cintakan ulama. Misalan, kita cintakan misalan Habib Ali Al-Hamid, kita cintakan Syekh Ali Jumaah, kita cintakan siapa lagi? Habib Umar ataupun mana-mana asatizah ahli sunnah, maka kita akan bersama mereka dekat syurga nanti. Walaupun nak kata kita tak adalah sepandai diorang, tak adalah amal sehebat diorang, tapi sebab kita cintakan orang, maka Allah Ta'ala rezekikan kita bersama-sama dengan diorang. Sebab itulah kata Syekh Yusri Mirushdi Hafizallahu Ta'ala, okey, nak bagi tahu bila kita menyebut nama ulama, ada 2 cara ulama cara nak ajar kita adab. Yang pertama, bila kita sebut rahimallahu ta'ala. Rahimallahu ta'ala ni untuk siapa? Rahimallahu ta'ala ni untuk ulama-ulama yang dah meninggal. Kalau ulama-ulama tu masih hidup, kita doakan hafizahullahu ta'ala. Hafizah maksudnya menjaga, hafizahullahu ta'ala. Hafizahullah. Semoga Allah menjaga dia tu. Menjaga siapa? Menjaga ulama tu. Sebab apa kita nak minta Allah Ta'ala jaga ulama tu? Jangan Allah Ta'ala tarik dulu nyawa ulama tu. Sebab apa kita nak bagi ramai lagi orang dapat manfaat daripada ulama-ulama tu. Okey, Tab. Maka apa kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani? Syekh Yusri bin Rushdi ni, dia kata apa? Dalam hadis ni, anta ma'a man ahbabta ni, menunjukkan bahawa semua orang Islam yang mencintai Nabi SAW takkan berada pada syurga selain daripada syurga pertama. Sebab apa? Hadis ni kata apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang kau cinta.
Semua orang Islam cintakan Nabi SAW tak? Cinta kan? Cinta. Jadi kalau kita cintakan Nabi SAW, takkanlah tiba-tiba sebabkan kita kat syurga ketujuh, Nabi kena bersama-sama kita dekat syurga ketujuh. Mustahil. Maka kita pula yang akan bersama dengan Nabi kan, duduk dekat syurga pertama. Tapi nikmat kita sama ke dengan nikmat Nabi dapat SAW? Kan? Taklah kan. Tentulah ada perbezaan antara kita dengan Nabi SAW. Tapi setidak-tidaknya kita duduk berjiran dengan Nabi SAW. Macam mana yang dia punya ini? Dia punya syarat dia satu je. Syarat dia cinta pada Nabi SAW. Kalau seandainya kita solat 1000 rakaat setiap malam, ataupun kita buatlah apa-apa ibadah yang terasa super power kan, super hebat, tapi kita tak mencintai Nabi SAW, buat kata Habib Hassan kan, khalas, tak ada apa yang kita dapat. Tak ada benda, tak ada manfaat pun kita buat ibadah-ibadah semua. Tapi kalau kita cintakan Nabi SAW, hatta kita buat satu benda simple je. Misalnya hadir majlis yang membacakan hadis Nabi. Lepas tu kita ada buat maksiat balik. Lepas tu mungkin kita akan lupa balik, kita ngumpat balik kan. Tapi sebabkan kita cintakan Nabi, kita tanam cinta kita pada Nabi SAW, dan kita hadiri majlis-majlis yang membacakan hadis Nabi SAW, maka insyaAllah SWT Allah akan meletakkan kita bersama-sama dengan Nabi. Tapi adakah daripada awal kita bersama dengan Nabi? Sedangkan Allah Ta'ala kata siapa yang buat dosa kena masuk neraka dulu. Maka tahulah kita bahawa kita ni memang akan bersama-sama dengan Nabi insyaAllah dekat syurga tingkat 1 tu. Tapi sanggup ke kita nak masuk api neraka dulu? Maka sebab itulah ulama'-ulama' ajarkan kita supaya selalu beristighfar. Nanti insyaAllah dalam siri-siri yang akan datang, setelah habis beberapa peringkat pengajian, kita akan buka satu kitab ni namanya Jawharatul Tauhid. Dalam kitab tu, dia menceritakan macam mana Nabi SAW sangat mengharapkan untuk kita ni semua beramal soleh. Okey, sebelum kita pergi pada hadis terakhir, nak tanya, siapa dekat sini yang rasa kalau dia buat dosa, hanya dia seorang je sedih? Saya petik nama ni Faiza Zaid ni siapa? Okey, Cik Faiza. Cik Faiza Zaid. Oh, tak ada respon. Ya. Ya, okey. Kalau Cik Faiza buat dosa kan, rasa-rasanya Cik ke Puan? Mana-mana pun boleh. Okey, kalau Cik Faiza buat dosa kan, Cik Faiza rasa Cik Faiza seorang yang rasa tak best ke, ataupun ada orang lain yang rasa tak best pasal Cik Faiza buat dosa? Sendiri rasa tu memang sedih lah. Tapi kesiankan orang lain macam ayah ke, abang ke, sebab diorang akan efek juga pada dosa yang kita buat. So tak naklah diorang terlibat dengan dosa kita. Okay, nice. Tapi soalan dia kan, agak-agak kalau cover, kantoi tak? Kalau cover macam mana tu? Maksudnya cover, kita buat dosa tu senyap-senyap kan, orang tak tahu kita buat. Agak-agak kantoi tak kantoi? Abang-abang kan malu tak? Oh tak, diorang tak tahulah Tak tahu kan? Tapi kan ada satu insan ni yang tahu bila kita buat dosa kan, dan dia rasa sedih pasal kita buat dosa, tapi dia bukan sedih-sedih gitu je. Biasa kalau kita tengok cerita drama Melayu kan, bila mak bapak tu sedih ke anak dia tu menghancurkan hatinya, dia kata, oh kau bukan lagi anak bapak, kau bukan lagi anak mak kan. Tapi ada seorang ni kan yang dia cintakan kita sampai kata masa kita buat dosa kan, dia minta ampun untuk kita. Jom kita tengok hadis dia. Hadis ni adalah hadis yang dibacakan, yang pertama kali saya dengar dibacakan oleh guru saya, Syekh Khairul Nizam bin Ahmad Hussein dekat Melaka. Nak ceritakan, dia tu musafir, saya pun musafir. Dan kita orang tak pernah jumpa dekat tempat yang kita orang dua-dua mukim. Mesti kita orang dua-dua dalam keadaan musafir. Tak tahu kenapa hikmah dia macam tu. Tapi hadis ni menyebabkan masa tu saya sehelai sepinggang je pergi Melaka nak belajar ilmu usul fiqah. Dan masa tu bajet tak banyak. Bila bajet tak banyak, set dalam otak nak tidur dalam kereta. Bila nak tidur dalam kereta tu, masa tu tengah makan-makan, Ustaz tanya, Ustaz Ali, Ustaz tidur mana malam ni? Saya cakap, saya ingat nak tidur dalam kereta je lah Ustaz Lepas tu terus karya-karya apa, imam-imam kat situ cakap, apa Ustaz Ali nak tidur dalam kereta kan? Ni tumpang Masjid Ana. So saya pun menumpang lah dekat Masjid Bukit Baru.
Bila menumpang kat Masjid Bukit Baru tu, malam tu pula dekat Masjid Bukit Baru tu, Ustaz Hairul menyampaikan hadis. So hadis yang dibaca tu adalah hadis antar ma'am min ahbabta, dan hadis kedua adalah hadis ni. Dan hadis ni adalah hadis yang paling indah saya pernah dengar. Apa dia? Dia indah tapi memalukan dan menyedihkan kita. Buat apa? Nabi SAW kata apa? Hayati khairun lakum, tuhaddithuna wa yahdithu lakum, wa wafati khairun lakum, tu'radu alayya a'malakum, fama ra'aitu min khairin hamidtullahi alayhi, wa ma ra'aitu min syarrin astaghfartu lakum. Maksudnya apa? Hidup aku ni baik untuk korang. Sebab apa? Ketika aku hidup, aku sampaikan kepada korang syariat-syariat. Aku beritahu korang cara hidup yang menyebabkan korang bahagia. Dan aku punya kematian pun bagus untuk korang. Sebab apa? Semua amal-amal korang ni akan dibentangkan depan aku. Maka apa saja aku temui daripada kebaikan, maka aku puji Allah SWT. Maksudnya Nabi maksudnya, okey, sekarang ni kan kita berada dalam majlis ilmu. Benda baik, benda tak baik. Macam mana tu? Cik Faiza, baik ke tak baik? Baik. Baik kan? Apa? Cik Ati kan, baik kan? Maka Nabi SAW masa dengar ni kan, Ibu Yati, masa dengar Cik Yati, masa dengar Cik Faiza, masa dengar Cik Hindun, masa dengar Kak Pira, masa dengar Kak Syakira, dan lain-lain semua jemaah kita ni kan, dengar dengar hadis Nabi SAW, belajar tentang Nabi SAW, Nabi tengah puji Allah ni tentang kita. Kita kadang-kadang masa tengah baca hadis ni tak ingat Nabi pun. Tapi Nabi SAW masa nampak je amal kita tu sampai dekat dia kan, Nabi puji Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebab apa? Sebab bagi umat aku ni peluang untuk buat baik. Sebab kita buat baik ni kan, bukan daripada diri kita, tapi Allah Ta'ala bagi kita taufik. Berapa ramai orang kan yang ada kemampuan buat baik tapi tak buat baik. Padahal orang dia kata apa, tak sampai seru. Taklah tak sampai seru tu. Sebenarnya yang betulnya adalah tak mendapat taufik. Sebab apa? Sebab dia yang menutup pintu hidayah tu. Dia yang tak nak hidayah tu masuk dalam hati dia. Menyebabkan apa? Menyebabkan hati dia keras. Tapi adakah kita ni kan, kita buka pintu hati kita sebab tu kita ni terpilih dalam majlis-majlis ilmu? Tak. Tapi sebab Allah Ta'ala pilih kita. Allah nak bagi kita kebaikan, maka Allah Ta'ala bagi kita rezeki duduk dalam majlis ni. Kemudian kan, itu yang best lah kan. So kita, every kejayaan kita, sebelum ada orang lain cakap tahniah pada kita, Nabi SAW dah puji dulu kita. Dah puji Allah Ta'ala sebab kita punya Nabi happy. Bila mana kita buat satu benda kebaikan, anything, dapat for flat ke, dapat tempat kerja baru ke, atau dapat apa, misalnya dapat buat kerja tu siap. Kita buat kerja tu, Allah orang bagi amanah kita, kita jalankan amanah tu dengan baik. Orang lain tak nampak pun, orang lain fikir macam alah benda apa kan. Tapi rupanya di balik kita rasa macam down semua tu kan, rupanya ada orang yang bersyukur ke Allah sebab tengok kebaikan yang kita dapat buat. Siapa orang tu? Nabi SAW. Tu, yang dalam gambar tu, yang bawah kubah hijau tu. Bawah kubah hijau tu adalah makam Nabi SAW. Maka Nabi SAW setiap kali nampak kita buat baik, Nabi SAW syukur. Itu seronok lah kan, kita seronok lah Nabi celebrate kita sama-sama. Tapi yang tak seronok yang kedua ni, وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍ أَسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ. Apa yang aku nampak daripada keburukan, kalau korang buat dosa ke apa ke, maka aku minta ampun kepada Allah SWT untuk kesalahan korang. Ini saya rasa Ibu Yati mungkin anaknya baik-baik ya. Tapi rasanya Umi antara orang yang Umi ni Afidah binti Haji Yaakob, mungkin Umi antara orang-orang yang dapat merasakan lah contoh ni. Contoh dia apa? Bayangkan seorang anak yang nakal, macam tadi Cik Faizah cerita kan. Kalau dia nakal ke apa, dia risau mak ayah dia ke, abang-abang dia ke sedih. So bayangkan kalau seandainya dekat satu sekolah tu, anak tu buat hal. Bila anak tu buat hal, selain daripada anak tu sudah dia kena minta maaf dekat cikgu, disiplin kan. Nanti mak ayah datang dekat sekolah, mak ayah kata apa? Maafkan anak saya, maafkan anak saya. Itu nak bukti simple, itu nak cerita simple dia. Tapi kalau cerita Nabi SAW ni, lebih kurang macam tu lah. Nabi SAW bukan minta maaf kat orang, minta maaf kat Allah SWT. Bayangkan Nabi SAW mana ada dosa. Tapi Nabi SAW minta maaf untuk siapa? Minta maaf untuk kita. Kita tengah duduk-duduk ni kan, mungkin ada rasa terbesit tak ikhlas kan. Nabi tahu, Nabi minta maaf untuk kita. Kita buat apa lagi? Lepas ni dah niat nak mengumpat, Nabi minta maaf untuk kita. Lepas ni ingat nak layan Netflix cerita yang bukan-bukan, Nabi minta maaf untuk kita. Anything yang kita buat salah, kita buat salah. Siapa yang minta maaf untuk kita? Nabi SAW yang minta maaf untuk kita. Ada tak kita jumpa mana-mana orang
yang romantik macam Nabi SAW pada kita. Hatta suami atau isteri kita pun kadang-kadang terlupa nak minta maaf untuk kita, terlupa nak istighfar untuk kita. Tapi Nabi SAW setiap kali, kan, sebab tu Nabi kata, aku hidup, kan, kita nak tak Nabi SAW hidup lagi? Kita mesti nak Nabi SAW hidup lagi kan, sampai kan ada lagu Laukan Nabainanal Habib, kita ada lagu Alangkah indahnya hidup ini. Rupanya Nabi SAW dah jawab dah kita punya rayuan tu, yang kita nak Nabi hidup tu kan. Nabi kata apa? Jangan risau, kan, aku hidup ni bagus untuk korang, aku meninggal pun bagus untuk korang. Sebab apa? Sebab Nabi doakan untuk kita, Nabi gembira untuk kita, Nabi sedih untuk kita, Nabi minta ampun untuk kita. Seronok tak jadi umat Nabi SAW? Seronok tak jadi orang Islam? Sebab itulah kan, kalau kita rasa seronok, alangkah tak bestnya kalau seandainya kita dah tahu hadis ni tapi tak nak sebarkan. Kita dah tahu benda ni, kita nak simpan seorang je. Nanti ada pula yang tanya, Ali, apa status hadis ni? Okey, hadis ni kan dalam ilmu hadis, ilmu takhrij hadis, dikatakan hadis ni hadis dhaif. Sebab ada salah seorang perawi dia tu majhul. Okay, sekarang faham tak bila saya cakap salah seorang perawi dia tu majhul? Siapa yang faham bila saya cakap salah seorang perawi dia tu majhul? Tak faham kan? Okay. Sahih ke? Okay, perawi majhul ni berarti kan, maksudnya salah seorang perawi tu kita tak sure siapa. Macam tu. Jadinya dia tak boleh mencapai derajat sahih. Sahih ni adalah semua perawinya tu kan, semuanya orang-orang yang terpercaya. Seakan-akan susah nak bagi secara spontan contoh hadis sahih ni. Maksudnya nak ceritanya prinsip sahih ni. Tapi hadis dhaif ni sini tau. Dia ada masalah pada jalur dia tu. Maksudnya contohnya macam ni hadis ni tak masa kita baca hari tu kan, hadis apa namanya tu? Hadis musalsal tu yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Yang hadis tak bersama ke Syekh Usamah tu. Syekh Handsome tu kan? Usama. Syekh Usamah. Syekh Usama. So Syekh Usamah kalau contohnya kan Kak Pira ke Cik Ati ke kan, bagi tahu kan, sanad saya ni mula-mula sampai kepada Ali, lepas tu sampai pada guru dia Syekh Harun Nizam, lepas tu sampai Syekh Usamah sampai kepada guru-guru dia. Masa masuk Syekh Harun Nizam dengan Syekh Usamah kan, orang tengok perawi dia nice, perawi dia sikoh, perawi dia tak ada masalah langsung. Tapi masa Cik Ati sebut nama saya kan, Ali, dia bercakap Ali tu dia banyak makan tau. Bila dia banyak makan, boleh jadi dia banyak lupa. Ya ke hadis sampai tu betul ke macam tu bunyi dia? Macam tu. So kan, kat situlah menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Sebab apa? Sebab orang tengok dia ni betul ke macam tu itulah maksudnya hadis dhaif. Kalau hadis tu sahih kan, bila dipertikaikan lah. Maksudnya dia dipertikaikan pada salah satu perawi itu. Tapi kan Okey, Kak Syira tanya kan, maksudnya bukan hadis tu dipertikaikan tapi perawi tu dipertikaikan. Sekarang ni bila time orang yang menyampaikan tu kita tak tahu betul ke tak kan, takut dia cakap bohong ke betul ke, maka kita ragu-ragu nak ambil ke tak nak. So bukan kita tolak hadis, tapi kita tak tahu benda ni betul ke tak. Tapi untuk hadis dhaif ni kan, kata ulama apa, hadis dhaif ni dia punya panduan dia senang je. Kita tengok dia punya idea tu bercanggah tak dengan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau tak bercanggah, maka hadis tu boleh diterima. Macam tu. Sebab itulah kajian hadis tak boleh berhenti. Malah sampai sekarang saya belajar dekat Akademi Pemikiran Turas. Kelas yang saya paling lemah sekali adalah kelas takhrij hadis. Maksudnya satu hadis tu kan, orang zaman sekarang ni kurang ajar sebenarnya. Saya terus cakap bahasanya lah kan, kurang ajar sebab apa? Dengan satu hadis tak jumpa dekat internet, terus dia kata hadis tu dhaif, maudhu' dan sebagainya. Tapi sebenarnya macam kita tengok kan, hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman, tengok macam mana satu hadis tu kan, dalam satu jalur tu je ada berapa orang? Ada 27 orang daripada puan-puan semua kepada saya, kepada Nabi SAW. Nak menjaga 26 orang tu dah susah, apatah lagi kalau kita tengok hadis Bukhari dan sebagainya. Sebab itulah benda yang saya paling benci dengar adalah orang merendah-rendahkan Imam Bukhari dan Muslim.
siapa yang suka buat kerja ni? Yang suka buat kerja ni adalah orang-orang yang rasa Imam Bukhari, Imam Muslim ni adalah ulama politik. Memang antara jalan nak rendahkan ulama, mengatakan ulama tu adalah ulama politik. Tapi sebenarnya tak, Islam memandang pada apa ilmu ni. Dan Imam Bukhari ni diancam oleh pemerintah zaman dia. Sebab apa? Sebab biasalah ulama-ulama yang kalau nak tahu kan, siapa yang paling kuat dengki sekali dalam dunia ni adalah ulama. Sebab tu kalau kita tengok ulama dengan ulama asyik gaduh ke? Tapi adakah kita buang semua ulama? Tak boleh. Sebab kalau kita buang semua ulama, sama je lah kita dengan ulama-ulama yang jahat. Sedangkan ulama-ulama yang baik ni penat dah cuba sampaikan kebaikan, cuba sampaikan kebenaran. Tapi orang tak nak dengar juga. Maka kita kena bersama dengan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang baik. Nak tahu dia macam mana? Nak tahu dia, kita kena timbang balik dengan syariat. Macam mana nak tahu syariat? Kena belajar. Gitu. Okay. So, pada perawi-perawi ni kan, hadis ni, tak silap saya salah seorang perawinya tu tak diketahui siapa. Tapi dia tak mencapai sampai tahap palsu. Sebaliknya orang cakap kan, hadis ni dia punya status dia tu kan dhaif. Maksudnya tak cukup kuat kita nak katakan itu daripada Nabi. Tapi masalahnya banyak hadis-hadis yang sama tapi dengan perkataan yang beza-beza menceritakan tentang benda yang sama. Tapi semuanya statusnya dhaif. Tapi Quran pun cakap benda yang sama. Okey, apa Kak Syirah cakap, Quran pun cakap benda yang sama. Quran sebenarnya tak cakap specifically benda yang sama. Takkan yang ayat yang apa? Kita boleh tafsirkan. Tapi bila kita tafsirkan tu, boleh jadi tafsiran kita tu daripada hadis Nabi, boleh jadi tafsiran daripada akal kita sendiri. Maka kalau kita tengok pada hadis ni, walaupun dhaif kan, yang pertama, bercanggah dengan Quran tak bercanggah. Kedua, bercanggah dengan hadis sahih yang lain tak? Atau hadis hasan? Tak bercanggah. Maka kita boleh ambil hadis ni kan, dan jadikan sebagai panduan hidup kita. Dalam bab apa? Dalam bab nak targhib wa tarhib. Apa targhib wa tarhib tu Ali? Targhibnya maksudnya kita menambah motivasi. Tarhibnya apa? Tarhibnya menambah rasa takut. Sebab apa? Kita kena takut dan kita kena ada motivasi. Barulah kita katakan orang beriman. Sebab apa? Kalau kita semangat je kan, tak takut langsung, itu akan jadi chaos tu dalam perasaan ahli syurga. Macam tadi saya bagi tahu kan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, anta ma'aman afaqta, hadis tu menunjukkan bahawa umat Islam semua masuk syurga, semua kat level pertama kan. Maka nanti semua dalam ni dah rasa apa? Aku dah syurga dah ni. Tak ada risau lah. Tapi jangan lupa ada hadis lain yang bagi tahu siapa-siapa yang buat dosa kena lalu neraka dulu. Lepas tu baru Nabi SAW selamatkan kita bagi syafaat, bukan sehari dua, bertahun-tahun kita dalam neraka. Ya Rabbi bin Mustafa. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada api neraka. Kemudian pada hadis juga kan, kita tengok, kita seronok Nabi SAW gembira dengan kita. Sebab apa? Bila kita, Nabi kata, "Fama ra'aitu min khairin", bila aku tengok benda best daripada korang, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah. Tapi yang tak best yang kedua tu, yang menakutkan kita. "Wa ma ra'aitu min syarrin", apa yang aku nampak daripada keburukan korang, "astaghfartu lakum", aku minta ampun untuk korang. Nak ke Nabi minta ampun untuk kita? Kalau boleh tak nak lah, tapi kita perlukan juga Nabi minta ampun untuk kita tu. Maka sebab itulah kan, kita dua-dua kita nak. Kita nak minta Allah ampunkan kita dan kita nak minta Nabi SAW pun doakan untuk kita. Dalam masa yang sama, kita nak gembira juga bila kita buat baik. Sebab apa kita nak bagi tahu? Nabi, ada chance lah Nabi untuk Nabi bersyukur. Sebab apa saya buat baik? Gitu. Tapi dalam masa yang sama juga kita takut. Tak nak Nabi, ya Allah tolonglah sebelum sampai benda ni kat Nabi, tolong ampunkan aku. Supaya apa? Supaya Nabi tak jumpa amal-amal buruk. Okey, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan tak nak ditimbulkan? Okey, hadis yang kita baca ni riwayat Bazar. Ini perawi ke? Dia ni perawi ke? Okey. Bila kita letak nama akhir ni, kan, contohnya riwayat Bazar, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, automatically yes, baru tahu, alhamdulillah Kak Skina Nanti bagi tahu Kak Skina, bagi tahu kat anak murid semua dekat Tadika Kemas kan. Tabika Kemas bagi tahu. Jangan buat nakal-nakal nanti Nabi sedih. Okey, balik pada soalan Cik Ati. Okey, bila setiap kali ada orang sampaikan hadis, secara automatik diperawi. Sebab apa? Contohnya macam Cik Ati kan. Cik Ati perawi kepada hadis anta ma'amat afaqta. Maka kalau ada keturunan-keturunan Cik Ati ke, ataupun Cik Ati sampaikan kepada orang-orang ke apa, bila disebutnya nama Cik Ati, maka secara automatik Cik Ati adalah perawi. So Bazar ke sama? Imam Bazar ni pula, dia mengumpulkan hadis ni dan sanad terakhir sampai pada dia tu, dia hentikan dengan sanad pada dia. Bermaksud,
aku berkata. Lepas tu murid dia tu meriwayatkan daripada dia. Macam kita kan, kita meriwayatkan daripada guru kita sampai pada Imam Bukhari. Ya ke kita macam tu? Tak. Banyak orang kan yang tak macam tu pun bila belajar hadis. Sebab itulah perangai dia jadi kurang ajar. Sebab apa, hadis ni dia kena disampaikan. Maksudnya, okey, sekarang ni biasa tak kita kata, kau dapat dari mana hadis ni? Kita berkata, daripada Bukhari. Nabi C. Pernah hidup ke sama Imam Bukhari? Pernah belajar dengan Imam Bukhari ke? Kawan kau ke Imam Bukhari tu kan? Mustahil. Kita tak jumpa Imam Bukhari pun. Jadi jangan tipu. Jadi siapa yang mengajar, siapa yang bagi tahu kita bersambungkan kita dengan Imam Bukhari tu? Guru-guru kita. Ali, tapi kan dekat internet ada, dekat dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat buku-buku ada. Tahu tak? Selain daripada cubaan untuk memalsukan Quran, memalsukan hadis pun sangat banyak. Bukan sekadar memalsukan hadis, buang hadis pun banyak. Maka macam mana kita nak tahu semua hadis ni ada? Daripada hafalan guru-guru lah. Sebab itulah pentingnya orang menghafal hadis sebagainya. Kata Habib Ali Bakir, saya punya guru, dia kata orang yang paling suka menghafal, dia kena duduk dalam ilmu hadis. Sebab ilmu hadis banyak je nak hafal. Selain daripada hafal hadis, dia kena hafal rijal-rijal. Maksud rijal ni orang-orang yang meriwayatkan hadis tu. Lepas dia hafal perangai dia hafal nama-nama orang yang meriwayatkan hadis tu, dia kena hafal perangai setiap seorang. Bayangkan. Banyak nak hafal, bukan nak hafal hadis je. Bukan. Perawi dia pun, perawi dia, imam tu pun nak kena hafal. Betul. Tak terbuat. Tak terbuat kat kita. Tapi dekat ulama-ulama hadis, diorang boleh buat. Sebab itulah sampai tahap ulama hadis ni, kan, diorang kalau dapat satu hadis tu, orang baca kat dia, kan, orang tanya, Syekh, ni hadis ke tak hadis? Dia pun baca. Aku rasa ni bukan hadis. Sebab apa? Hadis, dia punya, nama-nama dia tu macam tak kena. Sebab apa? Sebab dia dah biasa hafal. Ada orang lain pula, kan, bawa kepada, pernah dengar tak? Abuya Said Muhammad Alwi. Abuya? Abuya Said Muhammad Alwi. Bukan ni bukan Arqam Itulah. Said Muhammad Alwi. Said Muhammad Alwi, dia adalah salah seorang. Said Muhammad Alwi pernah lah dengar. Said Muhammad Alwi. Dia salah seorang guru kepada arwah Walid dan juga guru kepada Abah. So, Said Muhammad Alwi ni punya bapa, Said Alwi tu, kan. Said Alwi ni dia ahli hadis tau. Punya tahap hebat dia punya hadis, punya ilmu hadis tu, dah bawa hadis kat dia, kan. Dia tarik nafas. Dia tarik nafas, lepas tu dia kata, tak, bau dia bukan bau hadis. Kalau tanya saya, kan, kalau saya buat macam tu, yang bau apa? Bau mulut je lah kan. Tak adalah pula bau hadis sahih ke, bau hadis da'if ke apa ke. Tapi sebab diorang ni terlampau pakar, sampai kan diorang detect benda-benda yang kita tak nampak pun benda tu. Benda ni nak faham, senang je. Tengok doktor pakar dengan doktor biasa. Doktor pakar ni kadang-kadang, dia tengok je patient tu dah tahu penyakit apa. Dia tak perlu diagnosis yang panjang-panjang. Macam itulah juga ahli-ahli hadis, pakar-pakar hadis ni. Saya bagi satu cerita dekat Universiti Ummul Qura tak silap, ke Universiti Madinah, ada seorang ulama ni, nama dia Syekh Hasan Dedau. Syekh Hasan Dedau ni bukan Dedau yang panas tu nama dia memang family dia Dadau. Dal alif dal waw gitulah. Dedau gitu. So Syekh Hasan Dedau ni, dia ni dalam dia punya penulisan PhD dia letak satu hadis. Yang mana hadis ni dikatakan dhaif oleh seorang pengkaji ni namanya Al-Albani. Maka orang-orang Saudi ni pun katalah, lecturer kat saya tu katalah kan, apa kalau letak hadis dhaif ni? Patutnya kau kena letak hadis sahih dengan hasan je. Lepas tu dia kata, tak, hadis ni sahih. Bukti dia daripada aku, daripada pakcik aku, daripada atuk aku. Naik sampai kepada Imam Bukhari. Sampai kepada Nabi SAW. Dan Imam Bukhari tak letak semua hadis tau dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis Imam Bukhari kan, ada juga hadis Imam Bukhari yang dhaif. Antara contohnya dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ni ramai orang tak tahu kitab ni. Tapi sedangkan ini adalah kitab yang sangat berharga, cerita tentang adab. Dan banyak-banyak lagi ulama-ulama yang mana diorang ni memegang sanad sampai ke Nabi SAW. Maka kalau kita nak belajar hadis, jangan pergi belajar dekat orang yang tak ada sanad. Kita kena belajar pada orang yang ada sanad. Lepas tu nanti orang pun tanya kan, Ali, sembang kencang ada sanad Alhamdulillah untuk slide ni semua saya pastikan saya share hadis yang saya ada sanad ni. Yang ini kan macam saya cakap tadi, dia bersambung pada saya punya guru.
Pada guru dia, Syekh Mustafa siapa namanya? Allah Muhammad. Tak ingat lah nama dia popular, tiba-tiba saya terlupa. Bukan Syekh Mustafa Bura. Mahmud, saya tak ingat. Dia orang Mesir. So, naik sampailah kepada Imam Bazar sendiri. Maka nama Syekh Usama. Syekh Usama, betul kalau cakap Syekh Usama, kalau nak belajar kan, boleh ambil daripada dia. Ali macam mana? Kita orang bukannya ada duit nak pergi Mesir. Kalau COVID lagi kan. Buka YouTube kan. Buka Syekh Usama sampai ke hadis kan. Dengarlah tapi bahasa Arab lah. So kadang-kadang ulama-ulama ni dia punya sayang dekat umat. Ulama-ulama kan pewaris Nabi. Jadi macam mana Nabi sayangkan umat, ulama-ulama pun sayangkan umat. Maka ulama-ulama ni dia kadang-kadang saja dia baca hadis tu supaya kita dengar. Sebab apa dia nak bagi kita dapat berkat daripada Nabi SAW. Bersambung juga kita dengan Nabi SAW walaupun senipis kita cuma dengar walaupun tak faham. Hadis Nabi ni special tau, Cik Ati. Hadis Nabi ni kita masa kita sampaikan mungkin tak faham. Tapi masa kita sampaikan dekat orang jadi faham. Kadang-kadang kita mesti tak faham. Tapi orang yang dengar kita punya hadis tu, yang kita sampaikan tu, dia lagi faham daripada kita. Itu lagi kelakar. Antara contoh dia kan, ini kalau saya bagi tahu orang akan cakap, Ali ekstrim sangat Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengeluarkan daripada satu hadis ni sebanyak 50 soalan fiqah. 50 soalan dan jawapan fiqah. Apa hadis dia? Ya Aba Umar, madza fa'ala Nu'air? Madza fa'ala Nu'air? Wahai Abu Umar, apa yang dibuat oleh burung kau? Burung, dia suka main burung. Bukan burung macam-macam tak sekira, jangan gelak. Dia main dengan anak burung. Anak burung dia meninggal, so dia sedih. Maka Nabi tanya, wahai Abu Umar, apa yang kau buat? Apa yang telah burung kau buat? Maka daripada hadis tu, kan, kalau tanya saya, apa yang saya faham? Saya tak faham apa-apa. Tapi Imam Syafi'i keluarkan 50 persoalan daripada hadis tu. Sahabat yang dengar pun tak keluarkan macam Imam Syafi'i. Menunjukkan apa? Imam Syafi'i, kan, boleh jadi lebih pandai, terbukti lebih pandai daripada sebahagian sahabat. Para sahabat jumpa Nabi direct. Tapi sebab apa? Sebab memang Nabi sini dia cakap. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, sampaikan pada orang yang tak hadir. Masa majlis aku ni, majlis penyampaian hadis ni, kan, siapa yang ada ni sampai kepada yang tak ada. Moga-moga, kan, yang mendengar tu lebih faham daripada yang menyampaikan. Maksudnya mungkin, kan, nanti Cik Ati sampaikan kat cucu-cucu ke, kan. Cik Ati mungkin masa tu macam rasanya macam ni kot maksud dia, Tengok-tengok cucu Cik Ati dengar, Nek, inilah Nek sebenarnya maksudnya. Macam tu. Boleh jadi. Yang penting apa? Sebab apa Nabi sendiri yang menjanjikan macam tu. Maka yang penting apa? Yang penting kita sampaikan. Ni slide ni saya buat cantik bukan saya saja ni. Cantik-cantik sebab apa? Nanti kan, potong daripada slide-slide ni semua, sebarkan dekat status WhatsApp. Biar status-status kita tu paling tidak sehari tu adalah hadis. Hadis pula hadis yang rare-rare saya ambil. Hadis dalam slide ni semua hadis cinta Nabi atau yang berkenaan dengan cinta Nabi. Dan ini adalah ringkasan daripada yang saya pernah kumpulkan 40 hadis untuk pelajar Islam. Dan ini adalah sebahagian daripada 10 hadis tentang cinta Nabi. Okey, ada soalan lain tak? Terjawab Cik Ati ya? Ya. Alhamdulillah. Okay, ada soalan lain? InsyaAllah, sebab asyik sebut nama Syekh Usama kan, saya punya guru adalah wakil kepada Syekh Ahli Jumaah di Malaysia. Dan Syekh Usama adalah salah seorang murid kanan kepada Syekh Ahli Jumaah. Maka kalau seandainya ada pengajian yang melibatkan Syekh Usama untuk orang Malaysia, maka insyaAllah saya akan maklumkan kepada Kak Syakira supaya Kak Syakira sampaikan kepada jemaah di sini. Melompat Pira. Okey, Kak Syakira sama. Kak Syakira tanya ada subtitle ke? Biasanya kalau untuk orang-orang Malaysia nanti akan ada penerjemah. Biasanya ustaz saya akan terjemahkan. So untunglah kalau kita dapat. Ada kalau cari kat YouTube. Kalau cari kat YouTube ada sebenarnya Syekh Usama buat majlis kat Malaysia. Dan ada beberapa ustaz yang terjemahkan yang tulis ni.
Boleh cuba dengar. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup majlis kita ni dengan sabar untuk Ali punya majlis tu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Lepas tu kita serahkan kepada Zain untuk baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey Zain, baca doa Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah. Jangan kalut. Baca pelan-pelan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa umi abah saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa nenek Wawa. Ya Allah, ampunkanlah dosa nenek Yati. Ya Allah, ampunkanlah dosa mama Yayang. Ya Allah, bagilah COVID dah tak ada. Ya Allah, bagilah kami semua dapat rentas negeri. Ya Allah, bagilah kami semua dapat masuk syurga. Ya Allah, bagilah Atuk masuk syurga. Ya Allah, bagilah Nenek. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin solat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang rajin sedekah. Ya Allah, jadikanlah semua orang dengar cakap umi abah dia. Amin. Ya Allah, bagilah kami semua masuk syurga. Kami semua nak jumpa Atuk. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Zain. Love you. Terima kasih Zain. Pandai gila Zain. Terima kasih Zain. Bye. Sama. Oh ya, nak kongsi sikit. Sudah mari Zain. Nak kongsi sikit sebab apa ni? Sebab tengok Zain baca doa kan. Antara salah satu nasihat ulama adalah bila time ada majlis ilmu, bawa anak. Sebab apa? Macam contohnya hari ni kan, dah dapat, kalau janji daripada awal dah dapat 3 hadis lah daripada saya. Dan hadis ni sambung pada ulama-ulama. Sampai Zain ni besok akan sambungkan ya. Lepas tu yang bestnya kalau budak-budak kecil yang join, maka dia punya sanad dia tu lagi bagus. Sebab apa? Berkatnya tu dapat awal. So nanti kalau lepas ni kalau ada apa, siapa yang ada anak-anak kecil, bawa dengar sekali. Semoga apa, semoga diorang pun nanti daripada kecil-kecil dah jadi perawi hadis dah. Terbaik InsyaAllah macam Zain kan. Alhamdulillah. Semangat tengok dia. Okey, terima kasih banyak yang join. Terus minum ya Zain. Zain, lepas berjurang terus haus ya. Okay, bye-bye. I love you. Love you. Bye Zain. Dah pergi makan nasi Zain. Dah siap lah. Sakinah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, Cik Ati. Kenapa nama kau Sakinah?